Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipertemukan pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar dan mengajar satu topik dalam muamalat. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang lepas. Kita ada bicarakan tentang asas pelaburan dalam Islam, dan saya ada sentuh berkaitan dengan satu akad ataupun kontrak yang dinamakan sebagai mudharabah. Jadi hari ini saya akan masuk kepada mudharabah dan musyarakah. Saya akan sentuh berkaitan dengan mudharabah dan musyarakah. Jadi sebelum saya masuk kepada topik kita pada hari ini, ada satu masalah yang kita akan sentuh dahulu. Okey, bayangkan saya dan jiran saya. Jadi saya daripada awal saya akan gunakan contoh saya dan jiran saya untuk memudahkan cerita kita lah. Jadi jiran saya datang dekat saya, dia kata boleh tak dia nak pinjam dekat saya satu jumlah wang, kita letaklah 10,000. Dia kata boleh tak dia nak pinjam dekat saya 10,000. Lepas tu saya cakap lah, dia nak buat apa dengan 10,000 tu. Lepas tu dia cakap dia nak import barang daripada China, dan kemudian dia kata dia akan pulang balik 10,000 tu, dan dijanjikan keuntungan sebanyak 10,000. Jadi saya akan dapat balik 20,000 lah. Dia bagi modal balik 10,000, dia kata saya akan bagi untung 10,000. Lepas tu saya kata boleh ke akad macam ni? Lepas tu jiran saya kata boleh, ini adalah akad perkongsian. Dia katakan ini akad perkongsian. Betul ke situasi ini dikira sebagai akad perkongsian? Maksudnya kita sama-sama berniaga. Jadi kita akan masuk. Jadi dalam kita melakukan pelaburan ataupun kita nak laksanakan bisnes kita, ada beberapa akad yang kita boleh pakai. Jadi akad, kalau kita nak buat bisnes, kita akan buat satu akad perkongsian. Kalau kita nak libatkan pihak yang lain. Jadi ada dua jenis akad pelaburan perkongsian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, akad kongsi yang pertama adalah mudharabah. Jadi mudharabah ni adalah salah satu akad kongsi dalam Islam. Dan yang kedua adalah musyarakah. Okey. Ada juga akad akad melabur, akad untuk lakukan pelaburan, tapi dia bukan perkongsian. Jadi akad ini kalau yang bukan perkongsian, apa maksud perkongsian? Maksudnya kita libatkan pihak yang lain. Ada dua orang sama-sama melaksanakan bisnes. Tapi kalau akad tu dia tidak melibatkan perkongsian, kita panggil sebagai wakalah. Wakalah bil ujur. Wakalah bil ujur ni adalah satu akad yang kita, nama dia pun wakalah, datang pada perkataan wakil. Kita wakilkan orang lain untuk laksanakan pelaburan ataupun bisnes untuk kita. Kita wakilkan orang, dan orang tu berhak untuk mendapat upah daripada kerja yang dibuat. Dia hanya berhak kepada upah pada asasnya, lain daripada perkongsian. Jadi kalau perkongsian, untung tu dia boleh bahagi dua. Tapi kalau wakalah ni, diwakilkan orang tu hanya asasnya dia berhak mendapat upah daripada kerja yang dia buat. Apa contoh akad wakalah yang ada sekarang di Malaysia? Contohnya tabung haji. Jadi tabung haji, kalau kita daftar, kita deposit duit dalam tabung haji menggunakan akad wakalah bil ujur. Kita wakilkan pihak tabung haji, dan tabung haji akan dapat upah daripada pelaburan yang dibuat. Okey, sekarang kita masuk kepada mudharabah. Saya dah ceritakan pada kelas yang lepas, tapi saya akan ulang sedikit untuk kita bandingkan mudharabah dan musyarakah. Jadi mudharabah ni secara ringkasnya adalah bila mana ada dua pihak. Contoh saya dan jiran saya. Satu pihak dia ada skill, tapi dia tak pandai, dia tak ada duit. Contoh jiran saya dia ada skill, tapi dia tak ada duit. Dia boleh laksanakan bisnes, dia boleh melabur, tapi dia tak ada modal nak buat. Dan pada masa yang sama, saya ada modal yang besar, ada modal yang banyak, cukup untuk buat bisnes, tapi saya tak ada skill nak berniaga.
Jadi itu adalah asas mudharabah, bila mana orang yang ada skill bertemu dengan orang yang ada modal. Jadi saya akan bagi modal dekat orang yang ada skill untuk dia laksanakan bisnes. Itu secara umumnya atau asasnya adalah mudharabah. Jadi mudharabah ni menurut kesepakatan para ulama ia adalah diharuskan. Jadi mudharabah adalah satu akad yang diharuskan mengikut kesepakatan ulama. Jadi ada 6 komponen dalam mudharabah. Mudharabah ni kalau kita nak kenal dia ada 6 komponen. Yang pertama dia ada, kita panggil sebagai pemilik modal. Pemilik modal ataupun pengeluar modal. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Rabbul Mal. Rabbul Mal. Dan kadang-kadang ada je contoh kalau kita pergi ke bank-bank yang menggunakan produk mudharabah dan sebagainya, dia akan guna istilah Rabbul Mal. Rabbul Mal ni maksudnya kalau dalam konteks bank, Rabbul Mal tu kita lah, kita yang deposit duit dalam bank tu, kita lah Rabbul Mal, kita pemilik modal. Kalau kita masuk dalam kontrak mudharabah dengan bank, kita pemilik modal. Dan kedua kita panggil sebagai peniaga ataupun pengusaha. Peniaga ataupun pengusaha, orang yang ada skill tu. Orang yang ada skill tu kita panggil sebagai pengusaha, ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil sebagai mudharib. Mudharib. Jadi kalau dalam konteks bank tadi ataupun konteks saya dengan jiran saya yang ada skill tu dia adalah mudharib. Bank tu adalah mudharib, dia akan kerjakan duit kita untuk laksanakan pelaburan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah modal. Kena ada modal. Jadi modal ni kita panggil sebagai ra'sul mal. Ra'sul mal, modal. Jadi yang keempat pula adalah perniagaan. Perniagaan ataupun projek. Jadi orang yang ada skill tu dia kena laksanakan satu bisnes ataupun projek untuk hasilkan keuntungan. Dan yang kelima, ribih. Ribih ni adalah keuntungan. Jadi ada keuntungan dalam melaksanakan bisnes, keuntungan ataupun rugi. Dan yang keenam adalah sirah. Sirah ni ijab dan qabul. Kita kena ingat mana-mana kontrak yang kita buat, kita kena ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni apa? Penawaran dan penerimaan. Jadi akan ada dua pihak lah yang akan bersetuju dan menawarkan dan bersetuju untuk melaksanakan kontrak. Okey. Jadi kita akan pergi kepada operasi mudharabah. Jadi macam saya cakapkan tadi, saya dan jiran saya dia ada kita bersepakat untuk buat bisnes. Jadi apa saya buat? Saya bagi kat dia sejumlah wang. Saya bagi dalam 5,000. Dan kemudian dia laksanakan bisnes. Kemudian mudharabah ni, cara untuk bahagikan untungnya adalah mengikut kesepakatan kedua belah pihak lah. Tak kisah dia nak bahagi macam mana. Yang penting bahagi dalam bentuk peratus. Contoh, saya bagi dia 5,000 tadi, tiba-tiba dapat untung 5,000 juga. Jadi modal tu dia pulangkan balik dekat saya 5,000 tu, dan untung 5,000 tu dibahagikan. Mungkin dia dapat 50%, saya dapat 50%. Ataupun saya rasa kerja dia banyak, kerja dia susah dan sebagainya, saya bagi dia 80%, saya ambil 20%. Ataupun modal yang saya bagi itu terlampau banyak dan saya rasa saya memegang risiko yang tinggi, saya dapat banyak. Itu terpulang kepada kebijaksanaan orang yang berakal. Rugi pula, rugi saya yang tanggung. Saya yang keluarkan modal, jadi saya yang kena tanggung rugi. Sebab apa? Sebab orang yang meniaga tu, dia dah rugikan masa dia, tenaga dia untuk buat kerja. Jadi bila mana kerugian bisnes tu rugi, dalam keadaan kerugian tu tak boleh nak dielakkan, jadi kerugian tu ditanggung oleh saya. Kira modal saya lebur lah 5,000 tu, dan dia pun tak dapat apa-apa, dia dapat penat dan letih je. Tapi kalau kerugian tu salah, memang salah orang yang meniaga tu, salah jiran saya, dia tercuai yang sangat tak boleh dimaafkan kecuaian dia, menyebabkan kerugian, maka dia yang kena tanggung, bukan saya. Jadi apa-apa menyebabkan daripada kecuaian dan sebagainya yang memang salah orang yang meniaga tu, maka dia yang kena tanggung, bukan saya. Maksudnya dia kena ganti balik lah modal saya. Okey, itu bab untung dan rugi. Jadi antara syarat-syarat mudharabah secara ringkasnya adalah modal mesti berupa wang ataupun benda yang boleh dicairkan, ataupun benda-benda yang boleh dijadikan wang.
Dan yang kedua, tiada jaminan ke atas modal. Jadi saya tak boleh jamin. Saya bagi dia 5,000, saya cakap kat dia, aku nak juga 5,000 aku balik. Tak boleh. Saya tak boleh jamin modal, melainkan pihak yang ketiga yang jamin modal. Okey. Seterusnya, keuntungan mesti dalam bentuk peratus. Saya dah sebutkan tadi, mesti dalam bentuk peratus. Dan yang keempat, tidak boleh Rabbul Mal. Okay, ini yang membezakan mudharabah dan musyarakah. Ini yang membezakan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah tadi saya bagi dia duit, lepas tu jiran saya yang buat bisnes. Tapi kalau musyarakah, saya bagi duit dan saya boleh terlibat dalam bisnes. Jadi bezanya, mudharabah saya hanya bagi duit je, saya tak boleh terlibat dalam bisnes. Saya bagi duit, saya duduk diam-diam, saya tak boleh terlibat dalam bisnes. Tapi kalau musyarakah, dia ada pilihan. Orang yang bagi duit tu, dia ada pilihan sama ada nak duduk diam ataupun dia terlibat sekali dalam bisnes. Itu antara beza musyarakah dan murabah. Nanti kita akan masuk pada musyarakah. Okey. Antara situasi yang akan berlaku adalah bila mana jiran saya dia kata, boleh tak dia nak pas kepada kawan dia modal yang saya bagi. Saya bagi dia 5,000, dia macam aku nak bagi dekat kawan aku untuk dia usahakan, boleh ke tak? Jadi kalau dia minta izin saya izinkan, maka boleh. Cumanya peratusan tu dia kena bahagi apa yang bahagian dia sajalah. Contoh tadi saya dapat untung 50%. Jadi 50% tu dibahagi dua antara jiran saya dengan kawan dia. Itu pandai-pandai. Okey, boleh dipas dengan syarat ada keizinan. Okey. Dan tidak boleh disyaratkan perkara yang bertentangan dengan tuntutan asas kontrak mudharabah, seperti mensyaratkan mudharib, jiran saya tadi, pengusaha tadi, tidak boleh berpisah dari kontrak, ataupun pemodal saya tidak menanggung sebarang kerugian. Jadi kalau saya nak letak syarat macam ni, syarat yang contoh, jom kita buat bisnes, tapi aku yang letak modal ni, yang pemodal ni tak boleh tanggung rugi. Ataupun saya cakap, jom kita buat bisnes, tapi kita syaratkan jiran saya ni yang ada skill ni, untuk dia tak boleh nak pisahkan kontrak ni. Maksudnya dia tak boleh lari pada kontrak ni, pun tak boleh. Sebab kontrak dia ada pilihan untuk kita pisahkan kontrak dengan syarat-syarat tertentu lah. Jadi syarat-syarat yang macam ni kita tak boleh nak letak dalam mudharabah, sebab dia bertentangan dengan tuntutan asas mudharabah. Tuntutan asas mudharabah tadi yang kita tahu, saya yang keluarkan modal, saya yang tanggung rugi. Jadi saya tak boleh nak letak syarat, saya keluarkan modal, saya tak nak tanggung rugi. Tak boleh. Sebab kita ni, kita boleh letak syarat-syarat yang kita nak, tapi kalau bertentangan dengan asas tadi, kita tak boleh letak. Okey, seterusnya, kita boleh tak kita nak syaratkan masa untuk mudharabah ni? Syaratkan masa ni, contoh saya cakap dekat jiran saya cakap, engkau, aku bagi 5,000 ni, kau kena siap dalam 2 tahun, tak boleh lebih. Ataupun saya cakap kat dia, kau buatlah berapa lama pun asalkan untung. Boleh ke tak? Jadi ulama berbeza pendapat. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat harus untuk kita ikat dengan masa. Harus. Maksudnya bolehlah saya cakap kat dia 2 tahun ataupun 3 tahun. Manakala ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat tidak harus mengikat dengan masa. Maksudnya tak boleh saya cakap dekat jiran saya, aku nak kau siap 2 tahun. Sebab apa? Sebab pembatasan masa ini memudaratkan pengusaha. Jadi ini pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Kalau saya bataskan masa, pengusaha tu akan mudarat lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, boleh jadi perniagaan tu perlukan lebih masa, ataupun diperlukan kurang masa daripada yang sepatutnya. Jadi ulama-ulama ini berpendapat tak boleh. Tapi menurut pendapat Dr. Muhammad Rawaz, pendapat yang lagi tepat adalah kita boleh syaratkan masa. Sebab kita tahu, kita sendiri tahu, dan kita dah buat kajian kita sebelum kita laksanakan pelaburan bisnes dan sebagainya. Kita tahu berapa lama kita boleh sustain kita punya bisnes untuk kita peroleh keuntungan dan sebagainya. Kita boleh dapatkan data tersebut. Jadi pendapat untuk kita syaratkan masa tu
adalah lebih tepat. Allahu a'lam. Dan seterusnya, kalau dah habis kontrak, syarikat tu, bisnes tu, dia ada hutang yang belum di-collect. Jadi dalam keadaan ni, kalau kontrak mudharabah tu dah habis, lepas tu tiba ada lagi customer tak bayar hutang. Jadi dalam keadaan ni, majoriti ulama berpendapat pengusaha bertanggungjawab memungut hutang-hutang tersebut. Jadi kalau dah habis kontrak, jiran saya ni walaupun dah habis kontrak, dia kena juga kutip hutang-hutang daripada klien ataupun customer yang tak bayar hutang lagi. Jadi berakhirnya mudharabah, macam mana berakhirnya mudharabah? Dia ada banyak sebab berakhir mudharabah. Jadi yang pertama, berlaku pembatalan salah satu pihak. Jadi salah satu pihak, saya ataupun jiran saya, dia boleh batalkan kontrak. Tapi walau bagaimanapun, salah satu pihak berhak menangguhkan pembatalan kontrak sekiranya membawa kemudaratan kepada syarikat. Jadi kalau tiba-tiba jiran saya nak batalkan, boleh pada asasnya. Tapi kalau mendatangkan mudarat kepada bisnes tu, kepada company tu, tak boleh. Dia kena settlekan agar tidak ada mudarat. Dan yang kedua, berlaku kematian. Kalau seorang mati, tak boleh lah, terbatallah mudharabah. Dan yang ketiga, berakhirnya masa dalam kontrak mudharabah. Jadi kalau masanya dah habis, berakhirlah mudharabah. Dan mudharabah dia ada dua kategori. Yang pertama, mudharabah yang terhad. Terhad ni maksudnya kita hadkanlah masa dia, bisnes apa, modal dia berapa dan sebagainya. Dan mudharabah yang kedua adalah mudharabah yang tidak terhad. Kita bagi je duit dekat pengusaha tu, dekat mudharib tu, dekat jiran saya tu, suka hati dia nak buat apa. Bukan bermaksud suka hati tu suka hati, tapi dia agak terbuka, bebas untuk laksanakan bisnes yang dia nak. Jadi mana-mana kategori adalah dibenarkan. Dan ada juga kategori yang di mana pengeluar modal tu dia ramai. Macam apa yang berlaku dekat bank sekarang kan ramai orang deposit duit dalam bank. Jadi semua orang yang deposit duit tu dipanggil sebagai rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, banyak. Tapi dia punya mudharib dia, pengusaha dia adalah bank satu je. Jadi itu pun, keadaan sebegitu pun dibenarkan. Banyaknya pengeluar modal, pengusahanya satu, boleh, tak ada masalah. Jadi kita berbalik kepada kisah awal tadi, boleh ke tak jiran saya dia minta 10,000 dekat saya, dia nak import barang dari China, lepas tu dia nak buat bisnes, lepas tu dia janji kat saya nak untung 10,000 kat saya, lepas tu dia kata itu akad perkongsian. Ni kalau kita tengok balik apa yang kita dah lalu tadi, makanya apa yang dijanjikan itu adalah tidak dibolehkan. Maksudnya itu bukanlah akad kontrak perkongsian, itu bukan mudharabah. Sebab apa? Dia janjikan dekat saya untung 10,000. Sedangkan kita belajar tadi, kalau mudharabah peratus, untung mesti dalam bentuk peratus. Contoh dia dah ambil 10,000 saya kan, dia dah pinjam, lepas tu dia kata, kalau untung aku bagi kau 50%, aku ambil 50%. Dan kalau rugi, engkau yang tanggung, maksudnya saya yang kena tanggung. Itu yang sepatutnya dia buat. Bukannya dia janjikan 10,000 terus. Itu bukan akad kontrak mudharabah, bahkan ia adalah satu bentuk riba. Riba dalam akad pinjaman. Jadi kontrak mudharabah adalah sebegitu. Okey, itu adalah mudharabah sikit sebanyak saya dah sentuh sebelum ni. Kemudian kita akan masuk pada musyarakah. Musyarakah ni dia panjang sikit sebab dia agak luas. Jadi musyarakah ni macam mana pula? Okey, saya dengan jiran saya bagi duit, lepas tu saya ada pilihan nak join ke tak. Itu mudharabah. Okey, itu musyarakah. Jadi musyarakah ni mengikut definisi dalam bahasa Arab daripada perkataan syirkah ni maksudnya mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh dibezakan lagi satu bahagian dengan bahagian yang lain. Contohlah, saya ada 5,000 kan, saya ada 5,000, jiran saya pun dikeluarkan modal 5,000. Dia keluarkan modal 5,000, bergabunglah 10,000 tu kan. Jadi dalam 10,000 tu saya tak tahu dah lah mana 5,000 saya, mana 5,000 dia, sebab dah bercampur. Jadi itu masuk syirkah dalam definisi bahasa Arab. Okey, ada beberapa ayat Quran yang
menyebut tentang perkongsian, tapi saya tak sentuh. Dan ada juga hadis Nabi SAW, daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Jadi ada isyarat daripada hadis Nabi. Nabi menyebutkan Allah berfirman, ini adalah hadis kursi. Allah berfirman, kalau ada dua orang yang bersyarikat, Allah Ta'ala akan bersama dengan dua orang tu selagi mana salah seorang tidak khianati salah satu pihak yang lain. Jadi maksud Allah bersama ni, maksudnya Allah akan limpahkan barakah dan sebagainya. Dan kalau ada berlaku pengkhianatan, Allah Ta'ala akan tarik balik barakah dan sebagainya. Jadi ada. Jadi syirkan ni ada disebutkan dalam hadis. Jadi secara umumnya ulama bersepakat untuk mengharuskan musyarakah. Tapi musyarakah ni dia ada banyak jenis. Macam mudharabah tadi, dia kita boleh nampak secara umumnya dia macam tu je dia punya operasi. Tapi musyarakah ni dia ada banyak bentuk yang kita akan masuk nanti. Jadi musyarakah ni umumnya dia harus, tapi ada bentuk-bentuk musyarakah yang tidak diharuskan, mengikut kiranya ada ulama membenarkan, ada ulama tidak membenarkan. Okey. Jadi musyarakah ni ada dua jenis. Ini secara umum dia ada dua jenis. Yang pertama, musyarakah pemilikan. Musyarakah pemilikan. Okey, sebagaimana namanya, musyarakah ni kalau kita panggil bahasa Melayu berkongsi lah. Jadi berkongsi dalam pemilikan. Contohnya apa? Contohnya berlaku, kita panggil sebagai faraid. Contohnya ada pewarisan yang berlaku. Jadi contoh rumah tu diwariskan kepada anak-anak dia. Jadi anak-anak tu berkongsi satu harta. Contoh rumah lah diwasiatkan, dan ayahnya wasiat kepada anaknya untuk dapatkan rumah tu kan. Jadi rumah tu dikongsi oleh anak-anaknya. Jadi itu adalah musyarakah pemilikan. Dia berkongsi dalam pemilikan sahaja. Ataupun contoh lain, tiba-tiba ada orang kaya, ada pakcik-pakcik kaya datang, tiba dia bagi dekat saya dan kawan saya, okay, ambillah satu harta ni, rumah ke, dia bagi rumah. Jadi saya dan kawan saya memiliki rumah tersebut. Jadi ini musyarakah pemilikan. Jadi musyarakah pemilikan dia adalah dia punya huraian-huraiannya. Itu kategori yang pertama, musyarakah pemilikan. Dan musyarakah pemilikan ni dia ada dua jenis. Yang pertama yang ijbari. Ijbari ni maksudnya pemilikan harta yang berlaku secara paksa. Secara paksa. Maksudnya dia tak nak, dia kena ada pemilikan tu. Macam tadilah pewarisan tadi kan. Bila diwariskan, maksudnya dia memang dapat, bukannya pilihan. Dan yang pilihan tadi, contoh yang tadi lah, ada orang bagi rumah ke tiba-tiba, ataupun orang bagi hadiah. Itu pemilikan secara perkongsian, pemilikan dalam bentuk perkongsian. Dan contoh musyarakah yang kedua, musyarakah yang kedua adalah musyarakah aset. Musyarakah aset, ataupun kita panggil sebagai musyarakah akad. Musyarakah akad. Jadi apa beza dengan musyarakah yang pertama tadi? Musyarakah yang pertama adalah berkongsi pemilikan sahaja. Dia hanya memiliki sahaja. Manakala yang kedua, musyarakah akad, dia berkongsi, tapi dengan tujuan untuk melaksanakan bisnes. Dia berkongsi dengan tujuan untuk melaksanakan bisnes. Contoh dia kongsi modal lah. Saya keluar RM5,000 je dan saya keluar RM5,000. Jadi RM10,000 tu nak digunakan untuk bisnes. Jadi ini dinamakan sebagai musyarakah aset ataupun musyarakah akad. Jadi bezanya tujuan lah. Kalau tujuan pemilikan, musyarakah pemilikan. Kalau nak buat bisnes, musyarakah akad. Okey. Apa komponen-komponen yang ada dalam musyarakah? Okey, komponen yang pertama adalah kita kata ahli lah, ataupun orang yang bermusyarakah. Orang yang bermusyarakah tu. Jadi orang yang bermusyarakah tu dia kena ada keahlian lah, dia kena cukup syarat dia. Dan orang yang nak bermusyarakah ni, dia boleh wakilkan orang lain. Maksudnya dia hantar ejen. Contoh saya dengan jiran saya kan, jiran saya nak buat bisnes, tapi saya pun nak buat bisnes, tapi saya tak join secara direct. Saya wakilkan contoh adik saya untuk join. Dia yang bermusyarakah bagi pihak saya, boleh.
Dan yang kedua, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni macam biasalah, kena ada persetujuan. Dalam konteks kalau kita biasanya, kalau kita pergi bank, kita tak cakap pun saya jual, saya beli dan sebagainya. Kita hanya sign dekat bank. Jadi sign tu menunjukkan kita terima. Maksudnya bank tu bagi disclosure, dia bagi kontrak tu kan, kertas banyak-banyak tu. So kita pun baca. Bila kita baca dan mat tu dibagi tu, ditunjuk tu adalah penawaran ijab dia. Dan kabul dia, penerimaan kita sign. Kita sign tu maksudnya kita terimalah akad tu. Jadi ijab dan kabul ni dia ada banyak bentuk. Macam saya sebutkan dalam sesi kuliah yang lepas, boleh jadi dalam bentuk percakapan, boleh jadi dalam bentuk perbuatan, bahasa isyarat. Dan contoh kalau kita pergi makan pun, bukan pergi makan, kita pergi pasar raya pun, kalau kita tengok harga, oh RM5, kita pun ambil biskut tu RM5, lepas tu kita pergi bayar, lepas tu kita balik. Kita tak cakap apa-apa pun. Tapi hakikatnya bila kita tengok harga barang tu RM5 tu, kita dah nampak ada penawaran. Dan kita pun tengok harga, kita setuju, kita pergi bayar, lepas tu kita balik. Jadi perbuatan kita tengok, ambil barang, bayar, lepas tu kita setuju dengan perbuatan tu, dengan harga tu. Jadi itu juga bentuk ijab dan kabul. Jadi dia ada banyak contoh. Okay, next, pengurusan. Jadi pengurusan, kalau saya dengan jiran saya dah buka bisnes, dah buka syarikat, jadi pengurusan dia boleh untuk saya untuk uruskan perniagaan, ataupun saya uruskan dengan jiran saya, ataupun jiran saya sahaja yang uruskan pun boleh, ataupun dua-dua tak nak uruskan, kita orang lantik seorang manager, contoh seorang pengurus untuk laksanakan bisnes pun boleh. Kita lantik seorang pengurus, dua-dua tak nak kerja pun boleh. Tapi masa kita nak lantik manager tu, kita kena asingkan kontrak. Kita lantik manager tu dengan kontrak musyarakah. Maksudnya saya musyarakah dengan jiran saya, satu kontrak. Saya nak lantik manager dia, kena ada kontrak yang lain. Dan kalau kita banyak kontrak yang kita boleh buat dengan manager ni lah. Contohnya wakalah tadi, kita buat konsep wakalah. Jadi kita orang wakil dengan dia untuk laksanakan bisnes. Kita orang buat musyarakah berdua, dan kita buat kontrak wakalah dengan manager tu untuk dia jadi wakil untuk laksanakan bisnes pun boleh. Ada banyak lagi kontrak yang lain. Itu salah satu contoh lah, wakalah. Dan manager tu berhaklah dapat upah. Dia berhak dapat upah. Okey, contoh kalau kita kan tak kerja, kita bagi manager, lepas tu manager tu dia buat silap yang memang kecuaian dia, daripada kecuaian dia ataupun dia tersilap laku, ataupun dia langgar kontrak yang kita dah buat dengan kita orang, mana-mana sebab berikut dia kena tanggung rugi. Kalau ada kecuaian, salah laku, dilanggar kontrak dan berlaku kerugian disebabkan perbuatan dia kena tanggung rugi. Melainkan kalau dia dah buat sebaik mungkin lah, dia ikut kontrak, dia dah buat semua, tetapi rugi juga sebab adat berniaga kan. Kalau dah memang rugi, tak apalah, kita orang yang tanggung. Tapi kalau dia yang cuai, dia yang kena tanggung. Okey, seterusnya, dalam bermusyarakah ni kita boleh buat syarat. Okay, kita bayangkan bukan saya dengan jiran saya lah, kita ada ramai musyarakah, sebab biasanya musyarakahnya ramai, ada ramai orang. Contohlah syarikat punya. Kalau kita buka syarikat, macam kita beli saham lah. Kalau kita beli saham dekat bursa saham, kita buka akaun CDS, kita beli saham. Jadi punya ramai-ramai orang yang beli saham tu, semua orang tu sebenarnya terlibat dalam musyarakah. Sebab dia keluarkan modal, ramai masing-masing keluarkan modal, jadi partner, jadi sebahagian daripada orang yang buat musyarakah. Sebab tu nanti dalam satu masa syarikat tu dia akan buat grand meeting, mesyuarat agung. Semua orang yang beli saham tu dijemput untuk datang, untuk keluar, untuk bincang pasal apa-apa berkaitan dengan dasar polisi dan sebagainya. Jadi dalam musyarakah ni kita boleh letak syarat
yang kalau majoriti setuju untuk buat pindaan terhadap bisnes ataupun kontrak musyarakah tu dibenarkan. Maksudnya tak perlu tunggu semualah untuk setuju. Cukup sekadar majoriti setuju untuk laksanakan perubahan, maka ia dibenarkan. Maksudnya kita boleh letak syarat lah, syarat majoriti untuk mengubah apa-apa benda yang kita nak ubah dalam syarikat tu. Macam apa yang berlaku sekarang lah. Kalau ada mesyuarat agung, kita vote untuk tengok mana majoriti. Okay, next. Dari segi aset ataupun dari segi modal, macam saya cakap tadi lah, dia sama dengan mudharabah. Aset dia kena modal dia dalam bentuk duit. Kalau tak nak bentuk duit pun boleh je dalam bentuk yang lain, tapi dia kena ada orang yang nilaikan, kena jemput pakar untuk nilaikan aset tu berapa jumlah dia. Kena jemput pakar, kita kena dia kena nilaikan berapa aset tu, harga aset tu dalam bentuk duit lah. Okay, itu dari segi modal. Dan modal ni dia kena diketahui semasa masuk ke dalam musyarakah kontrak. Jadi awal-awal lagi kita kena tentukan berapa modal yang kita nak. Dan boleh jadi modal tu taklah bagi waktu tu, boleh jadi dia bagi sikit masa awal-awal, masa tengah-tengah kontrak tu, macam lagi 5 bulan 6 bulan dia bagi lagi sikit, boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena tentukan di awal kontrak. Okey, contoh kalau salah seorang daripada orang yang bermusyarakah tu dia gagal bagi modal dalam waktu yang ditetapkan. Kan tadi saya cakap dia boleh bagi lambat sikit kan modal kan. Dia bagi sikit lambat. Tapi kalau masa lambat tu dia tak bagi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh batalkan kontrak musyarakah tu. Maksudnya saya bayar je on time, tapi orang yang jiran saya ni tak bayar on time, ataupun dia tak boleh nak bayar, dia memang tak boleh bayar. Jadi saya ada hak untuk batalkan kontrak tu. Dan jiran yang saya ni yang tak mampu nak bayar ni, kalau disebabkan dia tak bayar modal tu, menyebabkan ada kerugian dalam bisnes tu, ada kerugian, jadi dia yang kena tanggung. Dia kena tanggung kerugian disebabkan benda yang menyebabkan dia tak mampu bayar tu. Kalau ada kerugian, dia kena tanggung. Okey, dan seterusnya modal tak boleh digaranti, dijamin oleh mana-mana pihak lah, pihak yang dalam musyarakah tu. Sama macam mudharabah, musyarakah pun sama. Saya yang keluarkan modal tak boleh jamin modal, jiran saya yang keluarkan modal tak boleh jamin modal, manager saya pun dia tak boleh jamin modal. Yang boleh jamin siapa? Orang luar, pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga dia boleh jamin, dengan syarat pihak yang ketiga tu dia tak ada kaitan dengan musyarakah ni. Dia macam musyarakah ni, contoh yang macam syarikat tu dia ada saham kan, so ramai-ramai beli saham untuk jadi sebahagian daripada orang yang bermusyarakah. Tapi orang yang ketiga ni, pihak yang ketiga yang jamin ni, dia tak boleh lah tiba-tiba dia ada beli saham juga, tak boleh, dia tak ada kaitan. Jadi kalau ada kerugian ke apa, dia kena tanggung lah. Tapi biasanya kita boleh letakkan syarat untuk, contoh saya dengan jiran saya, kita letakkan syarat, kita kena ada satu collateral, kita kena ada gadaian. Maksudnya kita panggil apa, guarantee lah. Maksudnya kalau berlaku kerugian, contoh manager saya dia buat kecuaian, jadi kita boleh ambil je harta yang dia dah gadaikan. Okay, next, apa-apa kerugian ataupun keuntungan yang datang daripada orang yang menghapuskan share dia, saham dia dalam musyarakah tu, dia berhak untuk mendapatkannya. Contoh ni dalam konteks saham lah. Kan saham kan, kalau kita beli saham, kalau tiba-tiba harga tu tinggi, kita beli murah, lepas tu kita jual dalam masa harga yang tinggi,
kita akan dapat untung lah kan. So kalau kita beli RM1, harga saham RM2, kita untung RM1. Jadi untung tu berhak kepada orang yang jual beli saham tu lah. Dia tak melibatkan pihak-pihak yang lain. Okay, next, untung. Untung pun sama. Untung pun macam mudharabah tadi, dia kena ada peratus. Kita tak boleh nak jamin jumlah yang tetap RM10,000, RM20,000. Dia jamin tak boleh. Tapi kalau kita macam fokus, kita macam okay, anggaran tahun ni kita akan untung sebanyak sekian-sekian, itu dibenarkan. Kita sekadar mengagak saja. Tapi untuk janji kan kepada pelabur ataupun orang yang bermusyarakah, tak boleh. Okay, manakala kerugian pula adalah di bawah tanggungan orang yang bagi modal. Ikutlah modal dia berapa. Kalau dia bagi RM5,000, dia kena tanggung RM5,000 lah. Kalau total loss lah, kalau hilang memang rugi habis. Kalau dia bagi RM2,000, RM2,000 je lah yang ditanggung, mengikut modal yang dia keluarkan. Okey. Seterusnya, sama macam mudharabah, musyarakah pun dia ada beberapa perkara yang menyebabkan musyarakah tu terhapus, kira terlerai lah kontrak tu. Okey, yang pertama, dua-dua bersetuju untuk terminate, untuk berhentikan musyarakah. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrak expired. Kontrak expired bila mana dah cukup lah dia punya tempoh dia. Janji nak buat musyarakah, nak buat bisnes 3 tahun, dan dah lepas 3 tahun maka habislah musyarakah. Dan yang ketiga, kematian. Sama juga, kematian. Jadi kalau kita nak pergi lagi dalam, kalau contoh saya, jiran saya dengan abang saya, 3 orang buat musyarakah. Kemudian jiran saya ditakdirkan dia meninggal. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, dia ada beberapa situasi. Kalau tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan dia musyarakah, boleh untuk musyarakah tu diberhentikan lah, macam saya sebutkan tadi. Bila berhentikan, maksudnya bisnes tu kalau dia ada aset, dia kena cairkan aset tu, tukar jadi duit, bahagilah. Bahagi 3 lah. Saya ambil bahagian saya, dia ambil bahagian saya, abang saya ambil bahagian dia. Duit tu bagi dekat waris lah, dekat waris jiran saya yang meninggal. Ataupun kalau kita masih nak buat bisnes tu, yelah, sebab kalau kita beli saham syarikat kan, kita beli saham syarikat, kalau seorang meninggal kan, tak ada pun tiba-tiba company tu tutup ke apa kan. Jadi apa yang boleh dibuat, contoh saya, jiran saya dengan abang saya, jiran saya meninggal, jiran saya dia boleh waris dia boleh teruskan perniagaan tu. Maksudnya waris ni dia boleh masuk terus dalam kontrak musyarakah tu untuk teruskan bisnes, pun tak ada masalah. Jadi dia ada yang pertama, kalau dia meninggal habis musyarakah, terus cairkan aset dan bahagilah. Ataupun anak dia boleh sambung bisnes ayahnya. Okey. Seterusnya, melanggar ataupun okey, nanti kita masuk nanti yang ni. Contoh okay, kita bagi aplikasi teruslah. Aplikasi musyarakah sebelum kita berhenti. Ada satu aplikasi mudah dinamakan sebagai musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah ini produk yang famous lah dalam bank. Musyarakah mutanakisah. Okey, musyarakah mutanakisah ni, contoh, biasanya musyarakah mutanakisah ni nak beli rumah lah. Biasa nak beli rumah. Jadi macam mana contoh dia? Saya pelanggan lah. Saya pelanggan, saya nak beli rumah. Saya pun pergi bank. Saya cakap saya nak beli rumah. Tapi saya tak nak terlibat dengan riba kan. Riba ni maksudnya saya pinjam duit bank RM100,000, lepas tu bank pun charge interest dan sebagainya. Bukan macam tu. Musyarakah mutanakisah ni, saya cakap kat bank, jom kita buat musyarakah. Lepas tu bank pun okay, buat musyarakah. Okay, musyarakah ni macam mana? Okay, saya datang kat bank. Lepas tu bank dia pergi beli satu rumah. Dia jumpa pemaju, dia beli satu rumah lah. Contoh harga rumah tu 1 juta kan, 1 juta ataupun 100,000 lah senang kira. Rumah tu harga 100,000. Jadi kan biasa kan kita buat down payment kan, kita bayar 10% biasa.
Jadi kita bayar 10% untuk rumah tu, bank bayar 90% rumah tu. Jadi rumah tu dia dah berlaku satu bentuk musyarakah pemilikan. Bank memiliki 90% daripada rumah tu, saya memiliki 10% daripada rumah tu. Tapi bank tak nak rumah tu. Bank kita yang nak rumah tu kan. Kalau kita yang duduk dalam rumah tu, bank ada 90% daripada pemilikan rumah. Jadi apa bank buat? Bank dia akan contoh 10 tahun kan. Tapi biasanya lama lagi kan. Kita letak dalam 10 tahun. Okey, 10 tahun tu bank dia akan sewakan 90% pemilikan rumah tu kepada saya. So saya kena bayar duit sewa lah, sewa rumah kepada bank untuk 90% pemilikan bank rumah tu. Tapi saya nak 100% pemilikan rumah. Saya ada 10% je sebab saya bayar down payment 10,000 je, saya dapat dah 10%. Tapi saya nak 100%. Apa yang saya buat adalah setiap bulan saya akan beli sikit demi sikit pemilikan bank tu. Kita akan beli dekat bank. So kita belilah, contoh bulan pertama kita beli 2%, bayar 2%. So kita bayar kat bank. Jadi dalam masa kita duduk kat rumah tu, kita ada buat dua bayaran. Satu bayaran sewa, sebab kita dah duduk dekat bahagian 90% bank tu. Dan yang kedua, kita bayar bulan-bulan juga untuk beli sikit. So pada akhirnya dalam tempoh 10 tahun tu, pada hujung tu nanti kiranya asalnya 90% pemilikan bank, tapi bila kita bayar setiap bulan, bank akan punya pemilikan jadi 88%, 86%, 80%, 70%, sampailah kosong. Sampailah bank memiliki 0% dan saya memiliki 100%. Dan pada waktu itu saya dah tak perlu bayar lagi duit sewa sebab bank dah tak memiliki apa-apa, dan saya pun tak perlu nak beli lagi dah sebab saya dah memiliki 100%. So sebab tu kita bayar lebih dekat bank, bukan sebab kita bayar sebab kita buat pinjaman dekat bank, tapi kita bayar sewa dia sebab kita ada rumah dia, kita kena bayar sewa. Dan yang kedua, kita bayar kita beli sikit-sikit daripada bank. Jadi sebab tu kita beza antara produk bank Islam dengan bank konvensional. Bank konvensional sekadar kita pinjam duit, kita kena bayar lebih, itu saja. Tapi bank Islam dia konstruk satu perjanjian macam ni untuk menjadikan dia syariah, patuh syariah. Jadi itu musyarakah mutanakisah. Jadi banyak lagi kontrak lain yang saya akan masuk. Tapi itulah, kalau saya nak masuk balik yang tadi, kalau musyarakah tu berakhir bila mana satu pihak dia berjaya dapatkan semua peratus pemilikan pihak yang lain, macam musyarakah mutanakisah tadi. Okey, satu lagi saya nak cerita tinggal. Dalam kontrak musyarakah mutanakisah ni, dia ada satu lagi kontrak yang kita guna, iaitu janji. Kontrak janji. Janji ni apa? Masa saya datang kat bank tu, saya janji dekat bank saya akan beli sikit-sikit daripada dia. Itu kontrak janji lah. Sebab yelah, kalau kita macam saya beli 10%, bank bayar 90%, tiba-tiba saya tak nak beli sikit-sikit kan, tak boleh lah. Bank tak buat apa pun dengan rumah tu. Tapi bila saya dah janji saya akan beli sikit-sikit, jadi berlakulah musyarakah mutanakisah. Jadi musyarakah mutanakisah ni dia ada 3 kontrak lah. Dia macam hybrid punya kontrak. Yang pertama musyarakah tadi, beli rumah sama-sama. Yang kedua ijarah ni sewa, saya bayar sewa tadi. Yang ketiga janji, kontrak janji. Okey, ada lagi beberapa aplikasi yang lain, tapi insyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita akan sambung kategori musyarakah dan macam mana musyarakah tu dalam saham, macam mana musyarakah diaplikasi dalam saham dan sebagainya, insyaAllah. Jadi sekarang saya buka pada soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan cuba jawab tu sesi akan datang. Okey, kalau tak ada, tanya nanti pun tak apa. InsyaAllah aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta maaf sekiranya saya tersalah sebut atau tersilap cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.